Assalamualaikum. Dengar ke suara saya? Dengar suara saya? Waalaikumsalam. Dengar ke? Waalaikumsalam Dengar. warahmatullahi. Dengar Nampak Cikgu. saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tu. Okey, yang mana tak ada masalah dengan kamera, boleh onkan kamera sekejap boleh ke? Sebab saya macam cakap sorang-sorang nak macam orang gila macam. Kan okey. Siapa tu? Ifak ke tu? Ifak Abdul Aziz, awak dengan siapa? Ifak dengan siapa tu? Alih, okey, kira maksudnya 55 lah. 2 orang join. Right, yang lain kalau tak ada masalah dengan kamera, boleh onkan kamera. Okey, sekurang-kurangnya saya perasalah saya sedang bercakap dengan orang. Kan? Dia tidak bercakap dengan laptop je. Alright, so malam ni sedikit saya nak bagi taklimat berkaitan dengan kemasukan tingkatan 5 pada 7 hari bulan nanti. Alright, so makluman saya rasa awak dah terima. Saya dah terima daripada guru homeroom awak masing-masing. Okay. Ada terima surat tak sebelah ni? Ada terima surat tak sebelah ni? Surat makluman ibu bapa bahawa awak kena hadir ke MSM pada 7 hari bulan. Ada? Ada. Ada Alright. Ada. So, maksudnya clear semua. Alright. So sedikit sebanyak saya akan cerita macam mana proses kehadiran awak ke sini. Sebab dia melibatkan swab, awak di swab kat sini. Jadi dia melibatkan nyawa lah. So benda-benda ni awak tak boleh main-main. Kalau awak rasa awak nak main-main benda ni, awak tak mari senaja. Right? Simple je hidup zaman sekarang ni, kita jaga kita. Okay, awak kalau rasa tak boleh nak jaga diri, tak payah mari. Simple je hidup. Right. So yang pertama pasal surat awak dah terima. Yang kedua berkaitan dengan peta alir. Ya, peta alir macam mana awak nak hadir ke sini supaya laluan trafik kita tidak jam. Okey. Laluan trafik kita tidak jam sebab masa untuk awak hadir ke MSN Greek, kalau awak rujuk pada surat tu, bermula daripada pukul 8 hanya sehingga pukul 12.30. Jadi kepada pelajar-pelajar yang hadir selepas pada itu, kita tidak benarkan masuk ke dalam maktab. So awak hadir sampai lebih saja, awak baliklah. Tak payah nak minta izin nak masuk. Kenapa? Sebabnya swab dah habis. Awak tak boleh masuk seperti biasa. Okay, awak tak boleh masuk seperti biasa. Sebabnya awak masuk wajib swab. Kecuali kalau awak nak masuk juga, awak kena beli swab test sendiri. Lepas tu test kat sekolah di depan saya ataupun di depan AJK. Tak boleh swab dalam kereta dah 2 hari baru bawa cikgu saya negatif. No, saya tak terima. Boleh? Jadi awak rancanglah perjalanan awak supaya sampai di maktab kita ni jangan lebih daripada pukul 12.30 tengah hari. Boleh? So tolong beri kerjasama sebab kita melibatkan nyawa. Melibatkan nyawa. Saya rasa awak faham lah. Kan tak perlu saya nak cerita banyak-banyak berkaitan dengan COVID, betul tak? So awak itu baru tak ada kes lagi. Kalau ada kes lagi huru-hara. Alright, saya akan tunjuk sikit slide saya berkaitan dengan peta. Macam mana proses dia nak masuk ke dalam maktab. Nampak ke? Kalau komen seorang nampak ke? Nampak ke? Nampak. Alright. So yang ni saya dah saya tunjuk peta. Jadi saya tunjuk peta dan syarat-syarat dia awak telah pun baca di dalam surat sewaktu TPP hantar melalui homeroom. Alright, saya cerita sedikit sebanyak berkaitan dengan perjalanan awak. So ini adalah robot daripada luar maktab. So sini awak masuk. Dalam maktab ada robot masuk kat sini. Sebelum awak masuk ke pintu pagar, pastikan kat sini ada kaunter kat sini. Okey, pastikan kat sini penumpang yang ada di dalam kereta hanya adalah seorang waris sahaja dan juga termasuk awak. Jadi bermaksud hanya ada 2 orang sahaja.
andai kata awak datang lebih, contohlah di Bali kan, awak balik daripada kampung. So satu keluarga awak dalam kereta. So minta tolong kerjasama bagi tahu mak ayah awak supaya turunkan dulu orang lain. Kat sini saya akan sediakan satu kemah besar. Turunkan dulu orang lain, pastikan waris seorang sahaja dan pastikan waris awak itu dah lengkap tempoh matam vaksin dos yang kedua. Faham? Komen seorang clear ke tak clear pasal yang ni sebelum awak masuk. Ya, faham. Okey. So kat sini pastikan perkara pertama awak ada, parent ada, seorang waris ataupun ayah ke mak awak, tak kisahlah kakak awak ke, dan pastikan waris awak tu lengkap tempoh matam 14 hari selepas vaksin yang kedua. Okey, kalau cukup yang tu, alright, kita akan semak dia punya digital, dia punya telefon ayah awak tu cukup atau tidak, dan pastikan awak bawa sekali boran deklarasi. Okey. Boran yang telah siap dan lengkap, bukan baru nak isi kat situ. So kami semak dan kami ambil. Jadi cukup syarat kat situ. Kalau awak tak cukup, awak patah balik. Tak perlu masuk lagi lah. So maksudnya kat sini awak boleh patah balik. Okey, cukup yang tu awak masuk ke pintu pagar MSN. Okey, di tepi ni ada parking. Okey, di tepi ni ada parking. So ayah awak atau waris awak turunkan awak kat sini. Ayah awak tidak dibenarkan keluar daripada kereta. So awak sahaja turunkan. Turun, bawa telefon awak. Bawa telefon awak lah yang mahal tu. Okey. Dan pastikan awak dalam keadaan sihat lah. Setelah awak dapat barang tu dalam keadaan sihat, awak turun kat sini, awak pergi kat dewan. Okey, awak pergi kat dewan. So saya tunjuk satu peta lagi. Kat dewan punya peta. Nampak peta dewan kat sini? Okey, tadi kat tepi padan awak faham So kat situ ada parking kereta tau. Parking secara condong. Jangan parking buat straight. Okey, andai kata parking tepi padan tu penuh, ayah awak boleh letak awak kat mana-mana saja. Sama ada awak nak letak tepi pagar ke, awak masuk dulu kat dewan, pastikan awak ada telefon. Okey, telefon canggih awak tu kan awak nak bawa sangat kan. Awak bawa lah telefon awak tu. Okey, pergi ke DSB. Di depan foyer DSB tu dia ada ruangan menunggu. Okey, sebelum masuk awak akan disemak dululah. Okey, macam biasa awak akan scan dia punya suhu. Okey, lepas tu semak awak dah cocok vaksin berapa, sama ada 1 atau 2, terpulanglah kalau tak cocok. So kita ada 2 ruangan menunggu, ruangan menunggu lelaki, 1 ruangan menunggu perempuan kat sini. Okey, kat sini kita ada pendaftaran lah. So kat sini kami tidak akan duduk dekat dengan awak lah. Okay? Kita tak tahu awak daripada mana. Right, so masuk kat sini kita ada 4 lorong. Lorong untuk di-swab. Okay, lorong untuk di-swab. 2 lorong perempuan, 2 lorong lelaki. Kat sini ada cikgu yang akan handle lah. Okay, so lepas awak swab, awak akan pergi ke setiap lorong ni. Contohnya, awak berada di lorong 1, awak swab, awak menunggu keputusan swab awak di sini. Alright. Andai kata swab tu dia mengambil masa lebih kurang dalam tempoh 10 hingga 15 minit lah. So awak menunggu di sini keputusan swab awak. Okay, bila awak tengok benda ni awak akan buat sendiri tahu, dipantau oleh pegawai sahaja. Di setiap lorong ni ada pegawai yang memerhatikan awak. So awak swab, awak tunggu kat sini keputusan. Kat sini akan ada dua meja pendaftaran keputusan swab. Okey, so andai kata awak negatif, okey, so awak daftar kat sini, awak boleh keluar macam biasa, pergi ke ayah awak, lepas tu ayah awak bawa ke asrama. Nanti saya akan tunjuk pula peta asrama macam mana. Alright, so pergi, awak dapat je result, terus pergi ke ayah awak. Kalau ayah awak tak ada kat sini, awak telefon siap-siap, suruh datang ambil. Alright, so yang perempuan pun sama. So, contoh, andai kata tiba-tiba result keputusan swab kat sini, contoh di lorong 1 ada seorang yang positif. Kita akan tutup terus kat sini.
Dan pelajar yang positif itu kita akan asingkan dan kita akan call mak bapak so boleh balik. Alright, faham kat sini? So kat sini tolong beri kerjasama. Alright, benda-benda macam ni kalau tidak boleh ikut, kami terpaksa halau awak balik rumah. Alright, sebab dia melibatkan nyawa dan juga melibatkan organisasi. Okay, so clear kat sini? Clear. So, apa yang awak nak adalah telefon kan. Telefon awak boleh bawa kat sini. Okay, setakat ni boleh bawa lagi lah. Alright, so saya akan tunjuk sekali lagi dia punya peta sekalinya tadi pula. Alright. Jadi di dewan ni selesai, setelah awak di swab selesai negatif, kita abaikan yang positif. Yang positif boleh balik dah. Okey. Sekarang ni kita berbincang pasal yang negatif. So yang negatif macam biasa ayah awak parking daripada sini. So awak pergi aja, ayah awak undur straight aja kat sini kita ada tempat biasalah. Okey, yang ni adalah tempat turun pelajar perempuan, yang bahagian belakang ni adalah tempat turun pelajar lelaki. Jadi dua ini sahaja. Okey, hanya awak sahaja turun apa benda yang awak perlu bawa turun kat sini. Alright, perkara pertama barang awak mesti disanitasi oleh pegawai yang ada kat sini. Okey, yang kedua borang-borang yang berkenaan. Contohnya borang apa? Awak boleh cek borang yang ada di dalam surat yang telah awak terima sebelum ni. Ada kan? Apa ni borang kebenaran awak di vaksin ke apa ke. Dan satu lagi saya akan cerita borang apa yang kena ada sekejap lagi. Okey, borang melibatkan telefon. Jadi kat sini pelajar perempuan, ayah awak daripada sini parking kat tepi, turunkan awak saja. Tak payah nak peluk cium sangatlah. Nak peluk cium dengan ayah awak, peluk cium siap-siap kat sini. Right, kat sini proses dia berlaku dengan cepat lah. Right, kat sini saya akan pantau awak lah. Jadi perempuan kat sini, so setting siap-siap borang yang perlu. Tak perlu lagi nak cari dalam beg ke apa. Alright, kita nak cepat. Alright, so yang lelaki kat sini hanya di belakang blok cengah. Hanya di belakang blok cengah sahaja pelajar lelaki turun. Okay, tak ada istilah awak masuk QDS. Sebab di sini hanya ada pendaftaran bilik. Okay, jadi contoh andai kata awak masuk kat sini bermaksud awak tidak berdaftar bilik. Jadi kita cek kat sini, contoh kat sini ada 20 orang lapor diri, tiba-tiba kat asrama ada 21, maksudnya ada seorang pelajar tidak berdaftar bilik. Jadi saya minta awak bagi tahu mak bapak awak tolong beri kerjasama sebab ini melibatkan nyawa. Tak payahlah lagi nak datang kat sini masuk ke depan ni. Okey. So kalau awak tidak boleh bekerjasama dengan benda yang kecil macam ni, macam mana awak nak hidup kat sini? Kan? So zaman sekarang ni saya bagi tahu siap-siap kita jaga kita sebab kita melibatkan nyawa. Okey, awak tak payah pening-pening kepala sebabnya ada di kalangan awak pun dah kena COVID kan. Di kalangan staf kita pun dah ada kena COVID. Jadi dah rasa. Jadi minta tolong sangat-sangat bagi tahu awak, ayah awak. So kenapa saya buat pertemuan malam ni? Sebab awak tingkatan 5, sebab awak saya dah anggap awak ni seorang yang cerdik. So, awak boleh cerita kepada mak ayah awak supaya akur dengan peraturan. Okay, akur dengan peraturan sebab ini melibatkan COVID. Boleh? Clear? Clear. Okay. Clear go. Okay, jangan clear saja. Hari kejadian tak clear lagi. Kita bagi kami bakar kan. Alright. So next, seterusnya. Faham pasal kemasukan? Okay. Kalau faham, awak nak bawa telefon kan? Saya tanya awak nak bawa telefon tak? Nak. Awak okey, awak nak bawa telefon dah pegang sendiri kan? Ya, ikut. Betul. Ya. Sabar. Orang ni kalau bawa telefon aja. Alright, saya benarkan awak bawa telefon dan pegang sendiri. Jadi awak kena ikutlah peraturan saya buat sikit boleh. Saya dah benarkan, dah berbincang dengan pihak sekolah. Awak adalah golongan istimewa sikit daripada tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 nanti. Tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Awak ada kelas tersendiri bila kita benarkan awak bawa telefon. Jadi bila kita bagi kelonggaran kepada tingkatan 5 bawa telefon, so saya harap awak akur dengan peraturan. Boleh? Boleh. Okey, kalau macam tu Boleh. okey kan. Lama dah BDOP duduk.
duduk apa nama ni nak minta bawa telefon kan. Saya tak benarkan. So hari ni kita terpaksa benarkan disebabkan ada banyak sebab lah. Alright, zaman-zaman COVID. Okey, sedikit sebanyak berkaitan dengan telefon. Untuk ini adalah panduan. Awak tengok betul-betul tak faham lagi, simple je hidup. Tak boleh ikut peraturan, kita buat cara tak boleh ikut. Ini adalah peraturan khas untuk tingkatan 5 sahaja. Okey. Peraturan khas bawa telefon hanya untuk tingkatan 5 2021 sahaja. Okey, tak ada istilah untuk tingkatan 4. Okey, hanya untuk tingkatan 5 2021 yang berdaftar 7 hari bulan 10 sahaja. Clear? Jadi bermaksud awak boleh sembang di kalangan awak sajalah tingkatan 5. Okey. Peranti diwajibkan ataupun wajib didaftar dengan unit pengurusan asrama, iaitu dengan saya lah ataupun dengan unit asrama. Okey. Peranti yang dibenarkan hanya 2 sahaja, sama 2 sahaja jenis peranti mesti berbeza, sama ada awak nak bawa telefon dan juga laptop. Tak kisah, jangan pula nak bawa telefon and telefon ataupun laptop and telefon. Okey, laptop and laptop, no. Okey, so sekurang-kurangnya 2 maksimum. Tak nak bawa pun tak apa. Saya tak paksa, ini bukan wajib Okey, cikgu saya rasa tak bawa, tak nak bawa lah cikgu, satu kesalahan tu tak kisah. Okey, siapa-siapa ada niat nak bawa, jadi dibenarkan hanya bawa 2 peranti yang berbeza. Clear kat situ? Dan kedua-dua peranti itu, okey. Kedua-dua peranti itu mesti berdaftar lah. Alright. So sedikit. Okey. Penggunaan awak, setiap penggunaan awak, walaupun awak pegang sendiri telefon awak tu, jadi awak masih di bawah jagaan lah. Sama juga dengan mak ayah awak kan. Selagi awak tidak cukup umur, selagi itulah di bawah jagaan. Jadi bila kita benarkan awak, sedikit sebanyak kita mesti pantau lah kan. Alright, so kat sini saya sediakan jadual. Ingat ini saya sediakan jadual, namun telefon itu berada di tangan awak. Okay, jadi awak kena akur dengan jadual ni. Kalau awak rasa awak tak boleh akur dengan jadual ni, baik tak payah bawa. Simple je hidup. Awak fikir banyak-banyak kat rumah, agak-agak aku ni boleh ikut atau tak boleh ikut jadual ni. Kalau rasa tak boleh ikut, tak payah bawa. Nanti menyusahkan saya. Kan? Alright, so saya baca. Yang ni saya bagi tahu dan saya baca untuk awak. Kalau tak faham lagi, kita baca kat sini. Alright, Isnin hingga Jumaat, hari persekolahan. So, tempat di akademik, waktu penggunaan pukul 6.30 pagi hingga pukul 4.30 petang. Saya rasa awak faham perkataan ini. 6.30 pagi, 4.30 petang. 6.30 pagi ini bermulanya awak hidup selepas subuh kan. So, berakhirnya program di maktab. Right? So, kembali semula kepada pukul 9 malam hingga 10.30 malam, iaitu waktu awak prep. Okey, ini adalah waktu yang dibenarkan di akademik. Jadi, kenapa kita benarkan ni? Sebabnya kita ada benda ni. Alright. Ketika di asrama, awak hanya boleh guna pukul 4.30 hingga pukul 7. Kenapa pukul 4.30? Sebab di sini awak dah habis di akademik. Jadi lepas asar awak boleh guna sehingga pukul 7 malam. Okey, jadi pukul 7 malam tu awak tutuplah telefon awak tu, tak boleh guna lagi lah. Okey, kalau awak nak guna sorok-sorok, lantak awak lah. Kalau jumpa saya ambil. Simple je hidup zaman sekarang. Alright, so pukul 7 saja. Selepas pukul 7, kan awak pergi surau. Dia pergi surau sampai pukul 9 lah. Sebab kat sini, dia ada pula kat sini. Jadi lepas prep pukul 10.30, saya benarkan awak guna di asrama sehingga pukul 11. Okey, selepas pada tu awak simpanlah. Okey, saya tahu telefon ni berada di tangan awak, jadi jangan mudah-mudah nak guna di depan warden ke apa. So waktu awak dalam kehidupan awak, hari persekolahan hanya ini masa-masa dia. So, kalau andai kata awak nak guna ada milik sorok-sorok, kalau tak jumpa dengan saya tak apalah, tak jumpa dengan warden tak apa. Okay, kalau jumpa dengan warden, kalau dia ambil, jangan salahkan kami. Boleh?
Right? Cikgu Boleh. saya nak kunci jam aja. Okey je, tak ada masalah kan. Right, so hari Minggu, Sabtu dan Ahad awak boleh guna daripada pukul 6.30 pagi sampai pukul 11 malam. Awak nak gunalah, nak tidur dengan telefon ke, nak lari dengan telefon ke, tapi selepas pukul 11 malam tak payah guna. Nak guna lagi tak? Cukup tak masa 6.30 pagi pukul 11 malam? Awak tak nak makan nasi pun tak apa ni. Awak nak pegang telefon sampai malam. Daripada 6.30 tu awak pegang je telefon. 2 hari saya bagi kat awak. Okay? Awak nak guna depan saya ke, nak hidup dengan telefon ke, awak hidup lah. Okay? So pukul 6.30 pagi sampai pukul 11 malam. 2 hari minggu. Okay, lepas pada pukul 11 malam, telefon berada di tangan awak lagi, jadi dahlah penggunaannya. Boleh? Boleh ikut tak? Boleh. Bolehan cikgu, bolehan. Boleh ikut tak peraturan ni? Boleh. Boleh. Saya dah benarkan awak bawa telefon kan. Saya dah bagi jadual macam ni. Awak bagilah kat saya sikit. Simple je awak bagi kat saya. Ikut peraturan. Boleh? Kan? So kalau awak rasa tak boleh. Okay. Kalau awak rasa tak boleh ikut peraturan ni, kita awal-awal lagi tak pernah awak bawa telefon. Sebenarnya telefon ni penting lah zaman sekarang ni. Tapi kenapa kita desakkan sangat tak nak bagi bawa? Sebabnya saya takut awak salah guna. Ingat awak nak SPM dah. Tak ke mananya hambakan diri dengan telefon tu tak? Kan? Lepas pada SPM awak nak tidur dengan telefon, nak masuk dalam telefon, masuk. Right? So di sini jelas. Awak bagi tahu mak bapak awak boleh bawa smartphone ataupun laptop, dua peranti yang berbeza. Namun penjagaan dia adalah tanggungjawab awak sendiri. Boleh? Saya kata awak kena aku dengan peraturan ini, tapi telefon tu berada di tangan awak. Jadi awak menyimpan dan penggunaan peranti adalah tanggungjawab awak. So pandai-pandailah awak simpan. Boleh? Okay, so kat sini banyak ni. Saya rasa awak boleh baca nanti. Saya akan send dalam grup video nanti 3/5. Okay, ataupun send kepada Kili. Nanti Kili akan wawarkanlah pada pelajar-pelajar yang tak join pada ni. Okay, so kepada pelajar-pelajar yang tak join, saya send dalam grup nanti. So wawarkanlah. Saya akan send 3 benda lah. Okay, satu panduan peranti telefon, yang kedua peta aliran tadi. Alright. Okay, ini adalah peraturan-peraturan dia. Jadi saya just cerita pasal jadual sahaja. So banyak lagi peraturan kat sini. Jadi awak pandai-pandai lah baca dan faham. Baca dan faham. Okay, bukan baca buat dono je. Alright. Okey, seterusnya kat sini saya ada juga buat prosedur tuntutan semula peranti. Kat situ ada, so awak boleh baca, dan kalau awak rasa pelik, boleh baca dengan mak bapak awak. Okey, supaya mak bapak awak faham dan sama-sama faham dengan awak. Okey, jadi tak berlaku benda pelik-pelik lah belakang hari. Alright, so di sini ada catat alih, saya ada buat sikit. Okey, dan the last kali dalam order yang saya send nanti, perkara pertama yang awak perlu bawa kat sini, borang yang saya buat MRSMG PD1. Okay, ini adalah surat akuan dan kebenaran membawa peranti. Ini adalah surat daripada mak bapak awak. Okay, maksudnya borang ni nanti awak suruh mak ayah awak isi siap-siap. Bukan mari kat sini baru nak isi. Okay, satu borang ni awak kena bawa dan serah sewaktu awak daftar di asrama, bukan daftar di DSB. Faham Yang duduk ngada-ngada bagi borang ni kat DSB pula. Okey, borang ni isi siap-siap oleh mak bapak awak dan serahkan sewaktu pendaftaran di asrama. Okey, satu. Apa pula buang terbiak nak mampus tu? Gantai. Okey. Alright. Faham ayah ni? Kalau tak ada borang ni, awak bawa telefon, saya tak terima. Okay, awak bawa diri saja, telefon bagi kat mak ayah awak. Okay, borang ni isi siap-siap. Okay, seterusnya yang kedua, borang pendaftaran yang peranti ni, isi siap-siap. Okay, 2 borang. Dan borang yang ketiga adalah akur janji mematuhi peraturan.
Okay, jadi ada boran dia 3 boran, iaitu ke atas dia tulis PD1, PD2 dan juga PD3. Jadi awak stapler lah siap-siap. Okay, waktu pendaftaran di asrama, awak bawa 3 boran ni dan serah kepada warden yang bertugas nanti. Okay, jadi bilangan pelajar yang bawa telefon, saya akan rujuk kepada boran pendaftaran. Andai kata bilangan pelajar ada 20 orang, boran pendaftaran ada 19 dan telefon ada 20, bermaksud ada seorang pelajar tidak berdaftar. So, saya berhak mengambil telefon tersebut. Boleh? So, awak akulah ya, ikut peraturan ni. Dan sebab apa? Sebab saya dah bagikan kelonggaran supaya saya nak awak ikut aja peraturan. Boleh? Boleh. Okey, kalau boleh baguslah. Kan kadang-kadang mulut boleh. Okey, saya akur dengan kadang-kadang mulut kata boleh, so kita tengok tindakan macam mana. Boleh Alright. Boleh. Okey, boleh, bagus. Kan di alam maya tak ada masalah, boleh. Nanti kita akan berdepan lah. Alright. Seterusnya, bila awak hadir kat sini, so saya minta Ifak, perkara pertama awak kena ikut seperti biasa. Peraturan asrama dan juga peraturan maktab. Poin yang pertama, rambut tak ada alasan lah. Boleh Pak Alright, Boleh. Okey. So awak hadir kat sini dengan rambut seorang pelajar lah. Okey, kalau awak tak boleh hadir kat sini dengan rambut seorang pelajar, pakai topeng. Tak bagi saya cam sangat. Okey, so simple aja hidup. Tak boleh akur dengan peraturan asrama, contoh rambut dulu. Okay, saya tak kejamnya. Saya akan cari juga tukang gunting kat kulit ni, saya akan panggil je masuk MSN. Simple hidup. Kan, macam mana awak tak sempat nak gunting rambut tu tak? Saya tolong panggil tukang gunting, masuk MSN. Alright, saya tak akan gunting, mana tahu. Kan, saya tolong. Saya tolong cari tukang gunting, awak tolong bayar. Mudah je hidup. Alright, dari segi pakaian macam biasa, sebagai awak daftar macam biasa. Andai kata cikgu, baju saya semua dah ketat ataupun baju saya dah mengecil. Bukan tak kisah lading ke siapa ke. Baju saya mengecil cikgu, saya okey je. Okay, jadi tak payahlah nak beli baju-baju lain. So awak hadir sahaja ke maktab cuma dalam keadaan yang sopan. Contoh kasut maktab seluar lah. Nak pakai seluar maktab dah koyak, pakai je lah seluar. Tapi seluar sebagai awak seorang pelajar. Okey, bukan datang dengan seluar selipar Jepun. Okey, kalau awak datang macam tu, kita boleh tengoklah. Kan, boleh tengoklah kemaluan macam mana yang awak tanggung. Alright. So datang kat sini sebagai seorang pelajar. Dari segi pakaian tak ada masalah, cuma saya nak pakaian awak tu biar seorang pelajar. Bukan baju maktab pun tak apa. Pakailah pakai baju berkola ke, tie apa ni masuk dalam ke. Okey, biar awak seorang pelajar. Boleh? Cikgu baju maktab saya dah besar, dah ketak semua koyak. Datang je. Yang penting berkasut lah. Jangan pula ya, ada apa soalan? Kalau hari sekolah kan nak pakai baju PE boleh ke? Hari sekolah apa alasan nak pakai baju PE ya? Baju sekolah kecil ke? Kalau baju kecil tak ada masalah. Takkan hari-hari kau nak pakai baju PE. Kau ada satu je baju PE. Kan kau ni. Okey, ya. Kalau boleh lah. Kan. Baju awak kecil, awak besar, kau lantak awak lah. Kalau boleh, orang kata biarlah ada identiti sikit. Bahawa awak masih lagi di sekolah. Okey, sekurang-kurangnya dalam 1 minggu tu pakailah sekali-sekala baju sekolah. Boleh? Alright? Okey So, kami tak kejam. Cuma saya nak awak dari segi pakaian, awak akur dengan pakaian awak, pakaian yang sopan lah sebagai seorang pelajar. Boleh? Kalau rasa macam tak boleh ikut, duduk je kat rumah. Simple. Sebab zaman sekarang ni nak mari sekolah, nak belajar mari. Kan? Alright, boleh Okay. Boleh. Okay. So, setelah awak datang kat sini dalam keadaan yang semua bagus, dalam tempoh 14 hari, awak akan diswab sebanyak 3 kali.
Alright. So swab yang pertama berlaku di hari pendaftaran. Okey, dan swab yang kedua berlaku dalam tempoh 14 hari berikutnya. Jadi dalam tempoh 14 hari ni awak tak tahu. Kawan-kawan awak ni memanglah kita gelak bersama kan. Kita tak tahu dia bawa apa. Dalam tempoh 14 hari ni, so saya nak sebaran aktiviti sukan yang melibatkan kad padan waktu riadah tidak dibenarkan. Okay, walaupun di luar sana dah dibenarkan. Kenapa? Sebabnya, contoh, Izzuddin dia datang daripada mana? Ifak kau datang daripada mana? Kita tak tahu awak datang daripada mana. Kadang-kadang benda ni ada dia tidak bergejala. Tapi bila kena kat kawan awak yang mudah kena sakit, dia nimbulkan masalah. Jadi saya minta dalam tempoh 14 hari, janganlah duduk kata-kata kaki pergi kat padang. Okey, saya simple je. Sebab saya lalu lalang. Saya jenis tak bercakap banyak ya. Okay, saya dah bagi tahu saya jenis tak bercakap banyak. Saya rasa awak dah faham lah saya sebelum ni kan. Saya bukan jenis duduk membebe je. Saya tak suka membebe. Okay, saya harap awak faham. Dalam tempoh 14 hari, awak akurlah. Janganlah bermain di padang dalam keadaan macam nak bersukan ramai-ramai, nak main bola ke apa ke. Saya faham. Saya pun bersukan juga. Okay. Saya pun bersukan berat daripada awak lagi. So saya faham. So awak carilah benda-benda lain. Contohnya awak nak jogging ke, awak minta izin dari pihak warden dulu. Boleh? So selepas 14 hari kita akan berbincang balik. So saya menerima idea-idea awak, kita berbincang. Awak dah besar. Right? Simple je hidup. Awak dah besar. Tolong bekerjasama. Sebab dia melibatkannya nyawa. Boleh Siapa-siapa sahaja. Alright, itu dari segi sukan. Alright, hadirnya awak pukul 12, tamat tempoh waktu pendaftaran, makan tengah hari akan disediakan oleh DS. Okay, so selepas makan tengah hari awak boleh hidup bebas lagi dan solat maghrib awak tak perlu pergi kat surau. Okay, awak boleh sembahyang maghrib dan isyak di blok masing-masing. Kenapa? Kenapa saya kata boleh sembahyang di blok waktu tu saja? Okay, sebabnya awak telah pun meninggalkan blok awak tu terlalu lama. Saya takut hantu ramai duduk kat situ. Kan? Awak ingat awak MSN Greek tau. Bukan MSN di Kuala Lumpur. Okay, Kuala Lumpur banyak setan. Kat sini banyak hantu. Boleh? So kat sini waktu solat maghrib di dalam bilik masing-masing dan waktu itu kita nak awak baca Yasin ramai-ramai di blok awak masing-masing. Okay, antara maghrib dan isyak tu pengurusan dirilah. Pentadbiran untuk hidup awak di asrama, kita nak baca Yasin, lepas pada tu awak kemaslah bilik awak. Dan kehidupan awak bermula sewaktu subuh. Jadi sewaktu subuh awak boleh solat di surau. Macam biasa, wajib kat surau. Okay, faham Jadi kehidupan awak bermula adalah di pagi hari Isnin waktu subuh. Okay, ikut peraturan SOP pergi surau, tak ada perkataan cikgu wajib ke wajib. Wajib pergi surau semua mengikut SOP yang ditetapkan macam biasa, jarak lah. Okay, dan di surau tu, baca Yasin ke apa ke, ikutlah. Okay, jadi kehidupan awak bermula mengikut peraturan adalah di pagi hari Isnin. Right, jadi tiap-tiap hari surau macam biasalah. Ikut peraturan maktab lah, cuma ikut SOP. Right, dan solat Jumaat nanti saya akan info. Dia melibatkan solat Jumaat, melibatkan orang luar atau pejabat agama. Right, clear yang tu? Okay, seterusnya. Alright, seterusnya. Andai kata mak bapak awak rindu, baru datang 2 hari rindu. Okay, kadang-kadang aku komplain juga. Okay, untuk tempoh 14 hari, saya minta janganlah mak bapak awak nak gatal tangan, gatal kaki, nak datang melawat awak. Okay, pihak sekolah tidak benarkan mak bapak melawat awak selama 14 hari. Kenapa? Sebab awak dalam tempoh kuarantin. Okay, cikgu nak hantar makanan tak boleh juga ke? Untuk warga Greek sahaja boleh hantar barang-barang kering sahaja. Okay, cikgu nak post barang boleh ke? Boleh post barang. Okay, tapi post barang-barang kering sahaja. Untuk warga Greek,
Warga Gerik saya bagi tahu siap-siap, awak tak payah nak pelik-pelik lah. Cikgu kata tak boleh hantar barang. Nak puh lah, tak payah. Warga Gerik boleh hantar barang dan tak boleh jumpa pelajar. Dan barang yang dihantar adalah barang kering sahaja. Tak payah nak ngada-ngada nasi goreng ke apa, aku buang kat situ juga. Okay. Boleh So, tolong bekerjasama tempoh 14 hari ni. Selepas tempoh 14 hari matang, kita bincang dengan cara elok-elok. Saya tak kejamnya. Okay. Saya nak awak akur dulu dalam tempoh 14 hari. Clear Hantar barang untuk orang Gerik sahaja. Mamu clear Mamu? Ya, cikgu. Okay, selamat di Bali Mamu. Happy di balik, Mamu. Okay, alright. Okay, faham Untuk warga Gerik sahaja boleh hantar barang, namun barang kering. Hantar barang sahaja, tak payah nak ngada-ngada mak, nak jumpa mak sekejap, tak payah. Aku pacung mata nanti, tak payah tengok mak awak tu kan. Okay, tempoh 14 hari. Simple je hidup. Lepas tempoh 14 hari, barulah kita bincang balik awak nak main bola ke, nak lari tak nak berhenti ke, lari tuju pokok lantak kau lah kan. Kita bincang balik. Cuma dalam tempoh 14 hari, tolonglah kerjasama. Alright. Apa lagi persoalan yang awak nak tanya? Cikgu, Ada ke? Ya, Hadi. bila kata boleh kelas tak pakai baju sekolah tu maksudnya jadual pakai baju sekolah ikut hari tu tak macam sebelum ni ke? Kalau baju sekolah awak tak ada masalah dengan awak pakai Bukan diwajibkan lah. bukan diwajibkan, tapi kalau ada pakai Apa alasan awak yang awak kata tak boleh pakai? Kita pelajar asrama. Okay. So gini, simple je. Kalau pakaian awak tu tidak menimbulkan masalah dengan awak, pakailah. Tapi kalau tak ada alasan lain, baju situ ni maksudnya nak macam mana? Faham tak Di? Okey, faham aku. Faham Maksudnya contoh cikgu, baju saya, awak tiba-tiba pakai baju macam saya lah contohnya. Macam mana waktu Covid awak besar kat surau aja. Semua baju macam ni. Contoh Hadi kan. Tiba-tiba baju sekolah dah ketat. Awak datang je jumpa pihak pengurusan ataupun saya cikgu, saya tak ada alasan lah cikgu. Semua baju sekolah saya semua ketat. Jadi saya nak hadir ke sekolah cikgu. Hadir tadi. Right? Tapi dalam tempoh, dalam masa yang sama, cubalah cari sambil-sambil tahu pakai yang mana ada. Okay, faham Din? Jangan pula semata-mata nak buang baju sekolah. Kenapa kau benci sangat baju sekolah? Baju sekolah hanya pakai umur 17 tahun ke bawah saja. Nanti kau besar, nanti kau rindu nak pakai baju sekolah. Boleh Alright, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya beranggapan awak faham. Tapi kalau waktu pendaftaran lagi, nampak awak masih lagi bengong lagi, senang je. Boleh Cikgu, Ya, Izzuddin. nak tanya. Tanyalah, dah kau bercakap nak tanya lah tu, takkan kau nak apa. Nanti kat bilik nanti ada langsir cikgu. Dah sebelum ni kau hidup ada kelas tak? Ada orang tanya. Saya tolong tanyakan. Alah, ada kelas aku tahu nak telefon duduk kat tangan kau. Kan? Betul tak? Benda yang tidak rasmi, benda yang tersirat tu tak payah tanyalah. Langsir macam mana kan? Lansir ke apa ke, awak dah hidup kat sini lama dah, awak tahu dah lansir awak macam mana kan. Awak nak sorok lah nak tutup lansir, nak main telefon sampai pukul 3 pagi kan. Simple je hidup sekarang ni. Gini lah ya, kalau ada niat nak main telefon pelik-pelik tu, benda ni saya tidak mencari, okay? Itu hak awak, tapi saya dah bagi peraturan, jadi ada hak saya lah. Simple. Benda yang awak duduk nak bawa sebelum ni tiba-tiba dibenarkan. Kalau awak tersalah langkah, jadi tiba-tiba tak dibenarkan. Agak menyesal lah kan. Alright, so awak pun dah besar, tak perlu lagi saya nak sembang banyak-banyak. Ya, dengan orang besar ni, dengan remaja yang berumur 16-17 tahun ni, dia tak perlu sembang banyak-banyak. Cakap sekali cukup lah. Kan? Kalau dengan pelajar tingkatan 1, tingkatan 2, kena bercakap banyak-banyak. Dia kadang-kadang benda tu mudah lupa. Kalau dengan orang besar ni, hidup dia bercakap simple je. Cakap sekali faham. Tak faham kita buat cara lain pula. Kan, Mamu kan? Betul cikgu. Betul Alright, so saya awak tahulah saya simple je hidup saya.
Boleh akur, saya okey. Kalau tak akur, dia jadi kurang okey sikit. Boleh ingat saya tak suka bercakap banyak. Right, so simple awak duduk kat sini, pelajar lelaki hanya 48 orang saja, memudahkan sangat-sangat untuk saya memantau kehidupan awak di sini. Dan kalau awak rasa macam tak boleh hidup kat sini dengan pelajar 48 orang, nak perlu tahu di pihak pengurusan saya tidak ready untuk hadir kat mata. Simple saja hidup. Zaman COVID ni dia tak boleh sangat terlalu menjaga kehidupan awak. Kita kena jaga kita lah. Dan sebab COVID pun mati pun sekarang ni keluarga kita pun tak hantar kat kita kat kubur. Betul tak? Keluarga yang kita sayang, yang kita peluk selama ni, kalau awak kena COVID, kecuali dia dibekalkan dengan PPE. Ya, COVID ni sangat jahat. Right? Ada masa saya nak bergurau senda dengan benda ni. Okay, so walaupun awak beranggapan awak tak ada COVID, so selagi COVID ada di muka bumi, dia sangat-sangat mengganggu kehidupan normal kita lah. Right? So jadi saya minta sangat-sangat kerjasama dan kerjasama ibu bapa awak ketika tempoh pendaftaran dan juga selama awak berada di sini. Boleh Faham Dan satu lagi, semua BKP, Ada, boleh go. semua BKP termasuk BDOP, LDP, BADA, Kejadah apa semua tu, dia masih lagi berfungsi untuk batch awak sahaja. Selepas buka aja MSN untuk pelajar-pelajar lain, baru dia tidak berfungsi. Bermaksud BKP masih lagi berfungsi untuk pelajar awak ini sahaja. Okay, selagi tak buka sekolah untuk semua form, Akili masih lagi dikira sebagai presiden lah. Walaupun Kili tak ada kat sini malam ni. Right? So ada apa-apa soalan yang rasa macam nak tanya, tak ada malu-malu lah, tanyalah. Cikgu. Ya. Kalau tuition, ada tuition, nak join tuition online pukul 8 boleh join tak ke? Hari Minggu ke? Hari sekolah. Gini Di. Benda ni melibatkan akademik. Andai kata kita utamakan kita dulu Di. Kita utamakan kita dulu. Contohnya hari Minggu MSN Negeri ada buat wajib kelas tambahan ataupun kelas lain-lain lah. Contohnya subjek sejarah ada buat. Kita utamakan kita dulu. Boleh Di? Baik ke? Yes, kita. Lagi satu, alat muzik still tak boleh bawa ke? Yes. Yes. Saya cakap siap-siap, sebaran alat muzik tidak dibenarkan. Dahlah awak. Awak hampir setahun dah. Awak boleh main muzik dengan menggunakan telefon awak saja. Awak nak dengar lagu sampai keluar darah pun dengarlah. Tapi tolong jangan bawa contohnya alat muzik seperti gitar. Ataupun apa sebarang alat muzik. Sebab kita benar awak bawa telefon dah. Kan? Awak nak main gitar lagi, nak main telefon lagi, awak nak bawa apa sebenarnya? Kan? Awak nak bawa telefon pun nak bawa gitar satu maktab. Kan? Kita benarkan awak bawa gitar satu maktab, telefon tak payah bawa nak gitu. Jadi sebaran peralatan yang melibatkan muzik tidak dibenarkan. Tak payah nak kilik-kilik sebagai artis lah datang sini nanti. Yang duk koyak sangat, turun daripada kereta mak bapak ada gitar kat belakang. Aku tarik gitar dengan kau ke sana. Boleh. So awak hadir kat sini nak belajar kan. Tak payahlah gitar. Ada sebab kenapa kita tak bawa gitar. Tak benarkan awak bawa gitar ke, seruling ke. Tak payah duk jadi perindu gua sangatlah. Saya bawa apa tu? Yang panjang tu duduk atas pokok macam Tarzan tu. Apa Pak? Benda tu Pak? Seruling ke benda? Duduk di koridor ni nyanyi lagu. Tak payah. Dah puas dah kau mendengar kat rumah. Kita mendengar kat rumah. Jadi awak faham sebarang peralatan melibatkan muzik. Kalau gila sangat nak main muzik, datang rumah saya bagi muzik saya. Nak badi ke, nak basing ke, ada macam-macam alat muzik. Nak kena dikir barakkan duduk lah, kena kat tepi rumah saya ni. Saya bagi waktu. Saya nak main gitar sangat lah, nak jadi artis sampai umur nanti nak jadi artis for artis lah. Okey, ada lagi tak soalan? Alat sukan tu. Boleh tu. Alat sukan. Cikgu Adi dah cukup ada dah. Awak nak bawa alat sukan apa? Raket. Bola, raket. Bola. Nak main kat mana? Football.
Nak main kat Lepas mana? 14 minggu nak 14. Nak main tu kat mana masalahnya? Hujan, ribut, bakar. Nak bawa raket, bawa lah raket. Tak ada masalah raket. Cuma benda ni, apa nama ni, saya selalu tengok awak bawa benda apa yang nak buat main gym tu. Apa benda kejadah tu? Bar. Orang tak payah dia bar sangat lah. Betul tak? Untuk tempoh 14 hari ni je. Selepas 14 hari ni, kita bincang lah balik. Awak nak bawa bowling ke? Awak nak bawa meja snooker ke? Untuk 14 hari ni dulu. Okay? Untuk 14 hari ni, kalau boleh tak payahlah bawa lagi. Lepas pada tu, awak telefon lah kat mak awak. Mak tu boleh tak tolong send kat MSN ke meja snooker? Awak kata gila mak aku cakap. Boleh So dalam tempoh 14 hari ni kalau boleh kurangkan benda-benda yang melibatkan awak berkumpul. Walaupun di asrama awak tu berkumpul, yes saya tahu. Tapi awak jagalah SOP. Alright, untuk tempoh 14 hari saja. Boleh Awak boleh hidup di rumah awak berbulan-bulan. Tak boleh pergi mana, tak akan duduk kat sini sekejap. Aku tak boleh. Awak rasa cikgu saya nak berjalan-jalan lah cikgu. Rasa nak ringan-ringankan kaki, nak pusing-pusing petang-petang jalan je lah, tak ada masalah. Nah, saya tak kerja apa. Cikgu saya nak jogging lah cikgu. Boleh je jogging pusing mata. Okay. Jangan pula jogging berjemaah pula. Alright, ada persoalan? Cepat saya lapar nasi ni. Ingat sikit saya tak makan nasi ni. Tak ada. Okay. Mamu, boleh tak onkan kamera sekejap? Lama tak tengok Mamu, rindu juga kadang-kadang. Mau apa, Mak? Boleh tak Pak? Saya dalam kereta tu. Oh dah menipu lah, ni belum apa-apa dah menipu dah. Balik kampung di Bawali. Ayo. Dari tu. Okay. Bu apa bu dah mu. Ayo. Mamu terasa hati ke? Tak ada aku. Tak ada mu ada yang lain pun samalah. Alright, so saya harap awak fahamlah perangai saya macam mana. Time kita enjoy kan? Time kita bergurau, betul tak? So macam mana tak nak bergurau dengan saya? Takutlah. Takut dengan awak pun sekejap je kat sini. Awak nak habis dah pun. Mari nak ambil reaction, nak belajar betul-betul je. Right, kalau tak ada apa-apa kita Cikgu, siapa kali? saya nak tanya pasal borang. Borang apa tu? Banyak borang tu. Bukan borang telefon, yang borang waktu dekat kaunter 2 tu. Kaunter 2? Kaunter 2 kena buat borang apa? Tak ada borang apa pun kaunter 2. Kaunter 1. Kaunter 1, sorry tersilap kaunter 1. Borang deklarasi. Borang tu wajib dibawa diisi dah. Awak masuk premis kat mana-mana sekali pun awak kena bagi borang tu untuk semakkan. Siapa yang bertanya tadi? Betul cikgu, maksudnya nanti kat situ just bagi borang deklarasi tu je kan? Tak ada borang lain dah kan? Tak ada. Bagi borang tu, mak ayah awak akan ditembak dengan suhu tu, akan disemak telefon dia, dah matang ke belum tempoh vaksin. Okey. Awak tak nak tembak lagi pun tak apa sebab ayah awak parking di Kiri Padan, awak turun, awak akan pergi ke Dewan, di situ awak akan kena tembak lagi untuk check suhu, lepas tu daftar, lepas tu masuk swab. Andai kata, saya beritahu sekali lagi, andai kata waris awak atau ayah awak tu tidak cukup tempoh matang di vaksin, jadi tidak dibenarkan masuk ke dalam. Awak seorang je masuk. Faham Faham. Okey, faham saja Mamu. Mari sini pening nanti aku pegang rambut aku pusing dia 100 kali. Faham, betul faham. Okey, ada lagi tak yang lain? Cikgu last cikgu. Ya, tanyalah. Lepas tu peranti tu just boleh daftar hari 17 hari bulan 11 tu je kan? 17? 7 hari bulan 11 tu je kan? Ya. Dah nak daftar bila lagi? Ni macam ni. Awak tak nak daftar 7, awak tak payah bawa telefon lagi. Kalau awak nak bawa, contoh awak nak bawa telefon pada 30 hari bulan 11, awak daftar 30 hari bulan 11. Oh, maksudnya kalau ada nak daftar peranti lain hari lain boleh ke? Boleh. Contoh awak nak bawa telefon 1 7 hari bulan, awak nak bawa laptop pada 20 hari bulan. Tapi tak boleh dah dua-dua telefon. Tahulah awak anak kaya kan? Cikgu saya nak bawa 2 telefon. Aku bagi 2 tangan lagi.
satu, ingat, dua peranti yang berbeza. Kalau telefon dengan laptop, telefon dengan tab. Faham? Bawa satu telefon, daftar satu. Bawa dua, daftar dua. Ingat, dua tu laptop ataupun apa-apa selain daripada telefon. Faham? Faham cikgu. Faham. Okey. Cepat, ada lagi tak soalan? Saya lapar nasi. Tak ada go, boleh makan tak go? Apa je? Apa datang? Awak tak apa dah. Okey, clear Clear go, clear. Daripada daripada bermulanya awak nak masuk pagar sehingga masuk duduk asrama, buat apa, macam mana kehidupan untuk selama 14 hari dulu. Lepas pada tu kita bincang kemudian. Kalau awak rasa cikgu kita nak anjur futsal ke bola jaring sampai malam tu, kita bincang kemudian. Okay, alright. Itu sahaja. Thank you Aiman Aiman buat link. Dan siapa yang join malam ni, thank you. Dan siapa yang tak join, tolong info kepada kawan-kawan dia. Izzuddin MU dah kalah 5-0. Kan? Kalau saya cabut baju MU. Kalah. Kan? Bakar. Bakar api je. Okay. Alright, dah lah. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.